Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai satu topik iaitu log. Okey. So, apa yang kita nampak dekat sini dalam page ini, kita nampak ada dua kotak dekat sini. Yang kotak sebelah kiri ini adalah log. Kotak sebelah kanan ini adalah eksponen. Ya, yang ini kita dah belajar sebelum ini, dan di antara log dengan eksponen sebenarnya mempunyai satu hubungan ataupun perkaitan yang sangat rapat, di mana kita boleh saling tukar bentuk. Misalnya, jika kita ada dalam bentuk log, kita boleh tukarkan dia ke bentuk eksponen. So, begitu juga sebaliknya, jika kita ada dalam bentuk eksponen, kita boleh tukarkan dia ke dalam bentuk log. So, itu yang saya cuba sampaikan sekarang ni. Baik, kita lihat bagaimana kita nak tukarkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan terlebih dahulu. Kita lihat, saya besarkan sikit. Yang ini, jika kita diberi satu persamaan dalam bentuk log macam ni, misalnya y sama dengan log asas A X, jadi bila kita nak tukarkan ke dalam bentuk eksponen, lihat dekat sini macam mana kita nak tukarkan dia. Asas ni A kuasa Y sama dengan X. Nampak? Nampak kat sini? Macam mana kita tukarkan dia? So, kita akan mengambil asas bagi log tersebut. A, lepas tu pergi sini, kuasa Y sama dengan X. Nampak? So, maknanya daripada jika kita diberi log macam ni, kita dah boleh tukarkan kepada bentuk eksponen. Sama juga jika kita diberi dalam bentuk eksponen, kita boleh tukarkan ke dalam bentuk log. Sama je benda ni. Boleh? Okey, itu adalah pertama sekali, iaitu hubungan. Maksud saya adalah macam mana kita nak kaitkan ataupun saling tukar di antara kedua-dua bentuk ini. Baik, kita lihat contoh. Contoh mudah ini. Okey. So, jadi contoh pertama, kita ada log asas 3, 9 sama dengan 2. So, jadi jika kita nak tukarkan ke dalam bentuk eksponen, kita boleh buat macam mana? Nampak tak ni? Asas dia 3 kuasa 2 sama dengan 9. Nampak? So, yang ini kita nampak tadi Ini kita tahu yang dekat atas tadi tu, yang ini. Jadi kita lihat macam mana dia bergerak Macam mana dia boleh berubah daripada log ke eksponen. So, dekat sini A kuasa Y sama dengan X. So, sama juga dekat sini, 3 kuasa 2 sama dengan 9. Oleh sebab itu, kita dapat eksponen dalam bentuk ini. Boleh? Okey, kita lihat contoh yang kedua pula. Sama juga asas dia. Jadi, kita ada log asas 28 sama dengan 3. So, dalam bentuk eksponen, iaitu hubungan dia antara log dengan eksponen, kita boleh tulis sebagai 2 kuasa 3 sama dengan 8. Sebab itu kita dapat yang ini. So, jadi the rest of the question is similar. Similar pattern. Cuma dekat sini kita diberi eksponen, nak tukarkan kepada log. Ya, kita diberi eksponen. Ni 3, 4, 5 ni adalah kita diberi dalam bentuk eksponen. Kita nak tukarkan kepada bentuk log. So, misalnya 2 kuasa 5 sama dengan 32. So, bentuk eksponen ini, kita boleh ungkapkan dia ke bentuk log sebagai log asas 2, 32 sama dengan 5. So, kalau kita nak check balik, betul ke kita buat tu? Jadi, kita lihat ke sini. 2 kuasa 5 sama dengan 32, which is similar with this. So, jadi, contoh yang nombor 4, contoh nombor 5, semua dia follow cara yang sama. So, boleh tengok contohnya macam ni nombor 5 ni, log asas 1/2, 1/16 sama dengan 4. So, jadi 1/2 kuasa 4 sama dengan 1/16. Nampak? Dia sama dengan sini. Boleh? So, itu adalah perkaitan di antara log dengan eksponen. Hubungan dia Okey, habis perkara pertama. Kita lihat satu contoh kat sini. Tengok Kita diminta untuk menilaikan. Nilaikan log asas 10
0.00001. Jadi, macam mana kita nak buat? So, jadi, mula-mula sekali, kita kena setkan dia dengan satu variable. Katakan log asas 10, 0.00001 ini sama dengan Y. Nampak? So, bila kita dah setkan dengan Y, maka kita akan tukarkan dia ke dalam bentuk eksponen. Macam yang kita belajar tadi kan? So, jadi kita lihat dekat sini, 10 kuasa Y sama dengan 0.00001. So, jadi kita dapat di second second line ni. Ya, 10Y sama dengan 0.00001. Jadi bila kita dah sampai dekat sini, kita just tukarkan dia. Ini adalah setara dengan 10 kuasa negatif 5. Bila sampai dekat sini, memandai kita hanya lihat kepada kuasanya sahaja, indeks dia. So, jadi dekat sini kita dah dapat jawapan Y, iaitu Y sama dengan negatif 5. Therefore, kita dah boleh jawab soalan ini. Nilai bagi log 10 bagi 10 kuasa negatif 5 ini adalah negatif 5. Boleh? Okey. Kita pergi kepada contoh yang lain pula. Sama juga cara dia. Kita diminta untuk menilai contoh ini. Log asas 9. Lepas tu kita ada set 27, 5 per 3. Jadi, cara dia hampir sama. Sama saja caranya dengan contoh yang sebelum ini. Di mana kita setkan dia dengan Y terlebih dahulu. Contohnya yang ini. So, jadi bila kita setkan dengan satu variable Y. Ini boleh Y, boleh apa-apa variable saja. Ya. So, bila sampai dekat sini, kita akan menggunakan cara yang tadi, iaitu 9 kuasa Y sama dengan ungkapan ini. Sebab itu kita dapat yang ini. Cuma dekat sini saya dah siap-siap tukarkan. Yang square root ini is equal to 27 power of 1/5. Yang ini ya. So, bila sampai dekat sini, kita nak play around dengan index. Jadi, kita kena cuba cari yang setara. So, maksud dia, kita ada 9, kita ada 3, kita ada 27. Nampak tak macam mana kita nak tukarkan dia? Sebab kita boleh ungkapkan semua nombor-nombor ini dengan gandaan 3. Ini dah 3 kuasa 1, 9 ini adalah 3 kuasa 2, 27 ini adalah 3 kuasa 3. Boleh? So, bila kita dah nampak hubungan di antara semua-semua nombor ini, kita tukarkan siap-siap. Jadi, cuba kamu tengok kat sini. So, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3, dan saya darabkan semua seperti biasa, dan akhirnya kita dapat bentuk ini. Yang ini. Apabila kita dah permudahkan semua ini, kita menggunakan eksponen punya properties, ya. Dan akhirnya kita dapat yang ini, di mana, nampak tak? 3 dengan 3 ni dah sama, maka kita boleh comparekan indeks dia sahaja. So, kita dapat 2Y sama dengan negatif 2/5. Dan kita akan dapat nilai Y, iaitu negatif 1/5. So, macam tu ya. Okey, settle 2-3 contoh kat sini. Now, kita lihat pula kepada perkara nombor 2, iaitu log properties. Ya, hukum log. So, jadi apa yang kita lihat dekat sini, terdapat ada berapa hukum log kat sini yang kita perlu tahu? Ada 7 semua sekali. Lebih kurang ada 7 lah ya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita lihat yang pertama ini. Hukum log yang pertama. Log asas A. Ya, asas dengan nombor ini adalah sama. Maka, it is equal to 1. Is always equal to 1 jika nombor dengan asas ini sama. Contoh dekat sini. Contoh dia. Kalau kita ada log asas 10, 1. Kalau ada log asas 2, 2 pun 1 juga. Okey? Boleh? Alright. Ini adalah yang pertama. Okey. Sebelum tu nak ingatkan juga ya.
untuk log ini, untuk nilai asas ini, log ini dia mesti lebih besar dari kosong log 1, log 2, log 3, dia tak boleh log negatif log negatif 10 tak boleh so dia kena positif semua nombor positif. Right. Nombor 2, log asas A 1. Kalau nilai ini 1, it is always equal to 0. Boleh? So ini adalah dua ciri-ciri bagi log. Yang pertama sekali yang kita kena tahu, satu adalah kalau dia sama is equal to 1, kalau dia 1 is equal to 0. Contoh kalau kita ada log 2 1 kosong. Log 3 1 pun kosong juga. Okey? Baik, nombor 3 yang ini. Cuba kita lihat bentuk ini ataupun kita boleh lihat yang ini, hukum log ini dengan contoh di sebelah kanan supaya kita lebih senang tangkap. So, jadi kita perhatikan dekat sini, nampak tak? A kuasa log A. Ini X lah, A kuasa log A. Contoh kat sini. Tengok ni. 2 kuasa log 2. Itu log asas 2 lah. Kalau kita jumpa bentuk yang macam ini, maka jawapan dia is always refer to this number. Tak kisahlah 7 ni 7 ke, 17 ke, 70 ke. Dengan syarat, kalaulah pairing ini 2 log 2, ini sama, maka jawapan dia is bergantung kepada nombor ini. Straight away the answer going to be 7. Boleh? So, itu adalah properties yang nombor 3 Yang nombor 3. So, ciri yang paling penting adalah yang ini. Yang saya gerakkan mouse ni. Kalau nombor dengan asas dia sama, maka kita boleh terus mengambil nilai X tersebut. Contohnya ini. Okey, habis nombor 3. Yang nombor 4 adalah ciri log yang melibatkan kuasa. Kuasa, log asas A, X, kuasa K. Jadi kalau kita ada kuasa macam ni, mudah cerita, K ini boleh kita pindahkan ke tepi belah sini. Nampak tak? Yang ni. X kuasa K kan? K ni pindahkan ke tepi. Dia boleh turun ke tepi. Macam ni. Okey, contohnya macam ni lah. Log asas 2, 3 kuasa 4. Nampak? Dia ada kuasa. Bila ada kuasa, 4 ini kita boleh pindahkan ke tepi. So, kita akan dapat 4 log 2, log asas 2, 3. Nampak tak? Boleh So, itu adalah ciri log yang keempat. Ciri log yang kelima dan keenam, dia berkait rapat dengan pendaraban dan juga pembahagian. Bila kita sebut pendaraban, dia berkait pula dengan operasi penambahan. Bila kita melibatkan pembahagian, dia berkait rapat dengan penolakan bagi log. So, is either one. So, maksud dia kalau log XY, log XY, dia adalah setara dengan log X tambah log Y. Okey? Kalau dia log X bahagi Y, dia adalah setara dengan log X tolak log Y. Boleh? So, maksud dia, kita lihat kat sini ada dua log Ada dua log dekat sini. Yang ini pun sama, kalau dia bahagi, ada dua log dekat sini. Kita jangan buat macam ni Contohnya nombor 5 ini, katakan kita ada log XY dan kita nak buat is equal to log X tambah Y. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Okey, so kena berhati-hati dekat sini. Yang ini pun sama, kalau log X bahagi Y, kalau kita tulis log X tolak Y pun salah. So, ini kena be very very careful kat sini. Nombor 5 dengan nombor 6. So, jadi contohnya macam ni. Ada satu, ini caution saya tulis sini berhati-hati. Contohnya, yang ni tak boleh. Nampak tak? So, kalau kita lihat statement yang A ni, apa yang kita nampak? Log XY, dia tulis log X darab log Y. Tak boleh lah. Sebab daripada hukum log, kita tahu log XY ini adalah apa? Log X tambah log Y. Jadi kalau kita tulis log X darab log Y,
definitely wrong. Sama juga yang ini. Nampak tak yang ini? Log X tambah Y, jika kita tulis log X tambah log Y pun tak betul juga. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Sebab kalau based on log punya properties, log X tambah log Y adalah sama dengan log XY. Jadi kalau kita tulis sebaliknya, selain daripada cara yang itu, maka dia akan jadi salah. So yang ini pun samalah ya. Ini log X bahagi Y, dia tak sama dengan log X bahagi log Y. Bukan itu dia punya hukum dia. Hukum dia adalah, petua dia adalah, kalau log X bahagi Y, dia adalah log X tolak log Y. So ini please take note, jangan kita buat yang ini ya. Kita kena follow petua bagi log yang nombor 5 dan nombor 6. So be careful kat sini. Dan yang terakhir sekali adalah penukaran asas bagi log. Ya, penukaran asas bagi log. Misalnya kalau kita ada log AX, ya, log asas AX dan kita tak nak asas A. Katakan kita nak tukar asas yang lain, katakan. Jadi kita boleh buat asas tersebut, iaitu asas baru. Katakan asas baru itu ada asas B, katakan. Ya, asas B. So proses dia adalah kita akan bahagi asas yang baru tersebut. Jadi bila kita dah letakkan bahagi asas yang baru tersebut, maka nampak ni, yang nombor ini akan jadi sebelah atas, yang asas ini akan jadi sebelah bawah. Boleh? So ini cara kita nak tukar asas. So jangan terbalik ya, jangan terbalik. Asas ini okey, yang asas ini kita boleh terima. Cuma bila kita nak parkingkan X dengan A ni, jangan terbalik. Jangan letak A ni dekat atas, jangan letak X ni dekat bawah. Itu salah. So yang nombor ini letak dekat atas, yang asas ini, yang A ni letak dekat bawah. So itu adalah cara kita nak tukar asas bagi satu-satu log. Okey, kita lihat beberapa contoh dekat sini. Kita lihat. Okey, yang pertama sekali, apa yang kita nampak dekat sini? Nampak tak kat sini? Log asas 381. Sebenarnya, kita ada beberapa cara hendak menyelesaikan soalan-soalan macam ni. Even sebenarnya, kita boleh je tekan calculator untuk dapatkan log jawapan bagi ini. So, jika kita tekan calculator log asas 381, definitely kita akan dapat jawapan 4. Tetapi, kalau kita tekan calculator, kita tak ada jalan kira. Ya, so kita dah avoid step ni kan. So sekarang kita belajar macam mana kita nak tahu jalan kira dia sampai kita dapat jawapan yang 4. Baik, contoh dekat sini saya besarkan sikit. Contoh kat sini, katalah soalan dia adalah log asas 3 81. So sebenarnya ada 3 cara macam mana kita nak buat. Yang pertama sekali adalah kita guna log properties. Ya, kita guna hukum log. Yang tu yang pertama, ya. Yang kedua, hukum log ni juga selain daripada kita guna yang ini kita juga boleh buat apa? Kita juga boleh menggunakan penukaran asas bagi log. Ya, penukaran asas bagi log. Contohnya kalau kita ada katakan kita nak tukarkan dia jadi asas log asas 10. Ya, log asas 10. Maksud dia kita akan dapat berapa? Log asas 10 log asas 10 81 bahagi log asas 10 3 pun boleh juga. Itu pun tak ada masalah. Cara yang ketiga, kita nak buat yang hubungan di antara log dengan indeks yang kita belajar mula-mula tadi. Ingat tak? Yang kita akan letakkan y sebagai satu variable dia kan. So log asas 3 81 sama dengan y, yang ini. Ingat lagi? Lepas tu kita buat 3 kuasa y sama dengan 81. Nampak? So kita dapat yang ni. So 81 ini adalah setara dengan 3 kuasa 4. So nampak tak? Kita dah ada 3 kuasa y sama dengan 3 kuasa 4. Jadi kita dah boleh hanya lihat dia punya indeksnya saja. Maka y sama dengan 4. Nampak? Jawapan dia sama. Ini adalah satu alternatif cara penyelesaian dia. Yang satu lagi adalah yang kita boleh buat apa tadi tu, penukaran asas bagi log, ataupun kita nak buat cara macam ni pun boleh.
Ya, 81 ini is equal to 3 power of 4. Jadi, bila kita guna hukum log, nampak tak ada kuasa 4 ini kita boleh letak dia dekat tepi. Boleh? So, sebab itu kita dapat yang ini. Dan, nampak tak kat sini yang saya bulatkan ini? Nampak tak? Log asas 3, 3. Log asas satu nombor dan nombor tu sama dengan sini, maka it is always equal to 1. Sekejap, saya tunjukkan. Yang ini. Yang mula-mula kita belajar hukum log ini, nampak tak? Log asas A sama dengan 1. Yang inilah. So, jadi kita akan guna pakai yang ini bagi contoh yang kita nampak tadi. Sekejap. Yang ini. Boleh? 4 ini adalah 1. Maka 4 darab 1, 4. Okey, so ada beberapa cara kita nak selesaikan cara ini. Contoh yang kedua, kita lihat kat sini. Yang ini, kita lihatlah ya. Kita nak guna salah satu daripada cara tersebut. So, kita guna hukum log macam biasa. Log asas 4, 2. So, kita ungkapkan 2 ini sebagai square root of 4. Macam ni. Jadi, square root of 4 is equal to 4 power of 1 over 2. Nampak tak? Yang ini ada kuasa dia. Dan 1/2 ini kita boleh letak dia ke tepi kat sini. Sebab itu kita dapat 1/2 di sebelah sini. Dan nampak? Yang ini pula kita dah jumpa satu bentuk yang kita boleh nyatakan dia sebagai, jawapan dia sebagai 1. Log asas 4, 4. Nombor ni sama kan? So, 1. So, 1 over 2 times 1, kita dapat 1 over 2. So, macam ni ya. So, kalau kita nak cuba cara yang ini, tak ada masalah. Kita boleh cuba, jawapannya pasti sama. Baik. Contoh lain, ada 2 lagi contoh. Dekat sini. Baik. Contoh yang ini, yang saya gerakkan mouse ini adalah apa dia? Operasi penambahan. So, ingat semula, ada 2 log kat sini kan? Ada 2 log kat sini. Cuba kita lihat petua log sekejap. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Nombor 5 ini. So, kita diberi yang ini ya. Kita diberi ini, ada 2 log kat sini. Asas dia sama ya. Asas dia sama. Ada 2 log dekat sini. X dan Y. Maka kita boleh ungkap dia sebagai hasil darab. Yang ini. So, ini yang akan kita gunakan untuk menjawab soalan tadi tu. Sekejap. Okey. Ini dia. Here we go. Yang ni lah ya. Yang ni ya. So, jadi asas dia sama. Operasi dia penambahan. Maka kita boleh ungkap dia dalam bentuk yang ini. 2 kali 8. 2 darab 8. Kita dapat 16. Dan 16 ini kita lihat ya. Log ni asas dia 4. So, kita susun semula. Kita ungkapkan 16 ni sebagai 4 kuasa 2. Nampak? Kita dah nampak dah ya. Log dengan nombor ni dah sama kat sini. Dan dia ada kuasa. Kuasa ini kita boleh letakkan ke tepi. Sebab itu 2 berada dekat sini sekarang. Dan log 4 asas 4 is definitely equal to 1. Maka kita dapat jawapannya 2. Boleh? Okey. Untuk yang ini pula, contoh yang seterusnya pula, kita masih lagi menggunakan pakai hasil darab bagi log yang ini, yang dalam kotak ini. Ya, ini adalah log properties. Jadi kita ada log asas 3, 27 darab dengan square root of 729. Ada 2 nombor dekat sini. So, jadi kita akan pakai properties bagi log ini. Kita boleh pecahkan dia kepada 2 bahagian. Ada 2 log ya, ada 2 log. So, jadi log yang pertama adalah 27, log yang kedua adalah square root 729. So, from here, kita set up balik elok. Kita tengok dia punya ni ya. 27 is equal to 3 power of 3. Lepas tu yang 729 ini, 729 ni sebenarnya adalah 3 kuasa 6. Kita boleh buat kat sini terus. Ya, square root ini adalah power of 1 over 2. So, jadi 1 over 2 ni kita boleh turunkan ke tepi. Yang 3 ni pun kita boleh turunkan ke tepi. Therefore, kita akan dapat bahagian ini. Dan belah sini, yang 729 ini is equal to 3 power of 6. Ada kuasa lagi. Turunkan 6 ni ke tepi. Kita dapat yang ini.
Jadi kita nampak yang ini. Log 3, 3, log 3, 3. Ini kita dah biasa dah. Ini adalah 1, ini adalah 1. Sebab itu kita dapat 3 darab 1 tambah ini 3 darab 1. So 3 tambah 3, kita dapat 6. Boleh? Alright. So kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Alright. Ini satu contoh mudah. Kita nak evaluate. Ya, evaluate 3 kuasa 1 tambah log asas 3, 10. So macam ni. So pertama sekali kita pecahkan, kita guna hukum indeks indeks many properties. Ya, indeks many properties. Kalau ini tambah, maka kita dapat bentuk yang macam ni, iaitu 3 kuasa 1 darab 3 kuasa log asas 3, 10. Yang ni. Bila kita dah pecahkan macam ni, kita akan dapat bentuk yang ini. Kita perhatikan 3 log asas 3. Bentuk yang ini, kalau kita jumpa pattern yang macam ni, maka jawapan dia adalah bergantung kepada nombor di sini. Kalau ini 10, 10 lah. Kalau ini 100, 100 lah. So ini adalah jawapan dia. Sebab itulah kita dapat 10 dekat sini. Ya, ini adalah satu daripada ciri-ciri hukum log yang kita gunakan sekarang. Yang ni ya. Baik. Inilah contoh yang ini, dan kita lihat contoh yang lain. Okay. Now, cuba kita perhatikan contoh ini. We are given, kita diberi log 2. Log 2 ini, kalau kita tidak diberi apa-apa nilai dekat sini, ini, maka secara standard dia, log ini adalah asas 10 ya. Ya. Sama dengan ini, dia ditulis log 3, sebenarnya ini adalah log asas 10, 3. So ingatnya, kalau kita tidak diberi log asas apa, dia kosong kat sini, maka secara umum dia, log ini adalah mempunyai asas 10. Baik, log 2 sama dengan 0.30103, satu lagi log 3 sama dengan 0.47712. We are given these two information. Soalan dia, tentukan, determine log asas 40, 12. Ini dia. Kita nak tahu jawapannya ini. Apakah jawapan bagi yang ini? Baik, pertama sekali, yang paling penting adalah, idea dia adalah kita kena buat penukaran asas bagi log. Ya, penukaran asas bagi log. Itu yang kita kena buat sekarang sebenarnya. So, jadi, dalam kotak ini adalah cara macam mana kita nak tukar asas. Maknanya kita nak tukar asas 10 lah sebenarnya. Ya? Kita nak tukar ke asas 10. Asas yang baru lah. Sebab soalan ini asas dia asas 40. Ya? Tapi information yang diberi adalah asas 10. Nampak? Ya? Info yang diberi adalah asas 10. Tapi soalan ni asas 40. Kita tak boleh buat. So, salah satu cara yang kita boleh buat adalah kita tukarkan asas bagi ini. Tukarkan asas. Jadi apa yang berlaku adalah kita akan tukar asas 10 sekarang ni. Instead of asas 40, now we are changing the base kepada asas 10. Jadi cara dia adalah menggunakan cara ini, dan kita akan dapat yang ni. Nampak? So maknanya log ini adalah asas 10, log yang dekat bawah ni pun asas 10. So kalau asas 10 kita tak tulis pun tak apa. So kita dah memang sedia maklum. If it is not written, then the log is asas 10. Baik, bila kita dah parking elok-elok dekat sini, asas ini, asas 10, jadi kita kena ambil ini. Yang nombor ini kena berada dekat atas, yang asas ini kena berada dekat bawah. Ya, ini adalah cara dia. Macam ni lah. Nampak? Yang X ini dekat atas, yang A ini dekat bawah. 12 ini dekat atas, 40 ini dekat bawah. So macam tu. So step pertama adalah tukar asas. Step yang kedua, macam mana kita nak play around dengan ini. 12, 40 ini kita kena fikirkan something supaya akhirnya kita dapat guna log 2 dan log 3. Ya, ini info yang kita beri, yang diberi. So somehow kita kena guna info ini untuk jawab soalan. Tapi sekarang ni yang ada adalah 12.
Yang ada adalah 40. So, macam mana kita nak pecahkan 12 dan 40 supaya end of the day kita boleh guna log 2 dan juga log 3. Ini kita kena pecahkan satu persatu. So, jadi cuba lihat macam mana kita buat. 12 ini adalah 4 darab 3. 40 ini adalah 4 darab 10. So, kita buat satu-satu. Kita buat satu-satu. Jadi, kita akan guna log property sekali lagi, iaitu yang ini. Kita akan guna kotak yang ni. Log properties yang ini. Di mana log 4 darab 3 adalah sama dengan log 4 tambah log 3. Yang dekat bawah pun sama. Log 4 darab 10 sama dengan log 4 tambah log 10. So, macam tu. Nampak? So, jadi log 4 ini kita tukarkan siap-siap. Dia jadi log asas 2. Log 2 kuasa 2. Ini adalah sama dengan 4. Yang bawah pun sama. Dan ini ada kuasa. Kuasa ini boleh pindahkan ke tepi. Ini pun 2 ni boleh pindahkan ke tepi. Sebab itu kita dapat yang ini. This part. Yang ni Yang ini. Lepas tu log 3 remain macam tu. Log 10 ini. Log 10 ni apa sebenarnya? Log 10 ini adalah log asas 10, 10. So, cuba ingat balik. Kalau log asas 10, 10. Nampak tak? Asas dengan nombor ni sama. It is equal to 1. Yang kotak warna merah ini, jawapannya adalah 1. So, guys. Bila sampai dekat sini, cuba lihat. Kita dah pecahkan bentuk yang ada 12 dan 40 ini. Last kali kita manipulate nombor ni, kita dapat semua info-info yang ada. Nampak tak ni? Log 2, log 3, log 2. Nampak? So, dari sini kita dah boleh substitute the value for log 2 dan log 3. Sebab kita diberi kat sini. Soalan diberi log 2 dan log 3. So, kita kena gunakan. So, once kita dah dah tukar asas log, kita akan manipulate 12 dengan 40 ini, buat something supaya log 2 dan log 3 ni muncul. Bila dah muncul, maka kita gantikan semua nilai-nilai ini. Di sini, macam ni lah. So, kita gantikan semua, kita kira dan kita akan dapat jawapan 0.6736. Boleh? So, itu adalah contoh yang ini. Ada satu lagi contoh yang berikut. Dia agak berbeza dengan contoh yang ini. Ini diberi log 2, log 3. Lepas tu tentukan log 40, 12. Maksud macam ni. Yang ini ada sedikit berlainan. Nampak? Yang ini. Nampak tak? Asas bagi log dia semua sama. Log 5, log 5, log 5. Nampak? Asal dia sama So, yang ini dia bagi log 36. Ada satu nilai. Log 4. Ada satu nilai. Log 9. So, dia suruh cari apakah log 9. So, macam tu. So, jadi kalau soalan ni macam ni, kita tak sesuai lah guna pendekatan yang tadi tu. Yang contoh ini. Tak berapa sesuai. Ini kita kena apa? Tukar asas log dan sebagainya kan. Dekat sini tak perlu tukar asas bagi log. Sebab log ni dah sama. Jadi dalam konteks yang ini, kita kena sesuaikan dengan cara dengan cara dia. So, kita tahu bahawa 9 ini is equal to 36/4. 9 sama dengan 36/4. So, dari sini kita akan logkan kedua-dua belah. Kita akan logkan kedua-dua belah dengan log asas 5. So, bila kita darabkan kedua-dua belah macam ni, maka kita akan kira our right hand side. Yang ini. Log asas 5, 36/4. Jadi, dekat sini kita akan guna hukum log yang dalam kotak ini. Kotak ini. Di mana kita akan pecahkan dia kepada dua log yang berasingan. Tolak log 36 tolak log 4. Macam tu. So, yang ini. So, once kita dah dapat ini, kita dah boleh dapatkan jawapan dia. So, kita akan gunakan info yang ada. We are given log 36, we are given log 4. Kita kena guna yang ni. So, kita just substitute here, and kita akan dapat jawapan dia. Alright. Habis yang itu, kita pergi kepada contoh lain. Contoh lain ini adalah melibatkan
menyelesaikan persamaan. Ya. Apa maksud menyelesaikan persamaan? Maksud dia adalah kita nak menentukan what is the x value. Ya. Nak dapatkan apakah nilai x. Itu maksud bila soalan-soalan yang melibatkan penyelesaian persamaan yang melibatkan log. Contoh, tengok sini. Kita ada log x, log asas x, 6 tolak x sama dengan 2. So, dekat sini, kita boleh guna apa-apa sahaja pendekatan yang kita dah belajar sebelum ini. So, jadi, dekat sini, kita melihat, kita nak tengok, bila nak selesaikan bentuk yang macam ni, kita boleh menggunakan hubungan di antara log dengan eksponen. Ingat lagi tak? Yang mula-mula kita belajar tadi tu. Hubungan di antara log dengan eksponen. Kita nak tukar log ke bentuk eksponen ke bentuk log. Kan itu kita belajar mula-mula tadi kan? So, ini yang kita nak gunakan. So, kejap saya besarkan. Kalau kita ingat lagi, hubungan dia adalah, nampak? X kuasa 2 sama dengan 6 tolak X. Nampak tak? Semudah itu je. So, jadi, ini saya buat sedikit notation ya. Ingat semula. Macam mana kita tukarkan dia? Sebenarnya, A kuasa Y sama dengan X. Nampak? So, ini pun sama juga. X kuasa 2 sama dengan 6 tolak X. Sebab itu kita dapat this part. Nampak? So, dah sampai dekat sini, dia dah mudahkan kita dah. So, kita just solve the quadratic equation. Ya? Bila kita solve quadratic equation, kita dapat dua nilai X. Bila kita dapat dua nilai X, kita kena tengoklah sama ada kedua-duanya sesuai ke ataupun tidak. Jadi, yang ini mudah sebab kita dapat satu nilai X ini negatif 3. So, log asas ini dia tak boleh bernilai negatif. Sebab itulah kita tak boleh ambil negatif 3 ini. So, maka jawapan kita hanya X sama dengan 2 sahaja. Okey? So, untuk soalan ini, jawapan dia adalah X equal to 2. Ya? Tak, ini kita tak boleh ambil. Sebab log tak boleh, asas sebagai log tak boleh nombor negatif. Okey, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua untuk menyelesaikan persamaan adalah yang ini. Yang ini ya. Kita nak selesaikan solve log asas 2 X power 4 tambah log asas 2 4X sama dengan 12. Okey. Pertama sekali, apabila dia ada dua log macam ni, yang nombor satu kena tengok asas dia sama ke tidak. So, kalau tak sama, kita kena selaraskan. Ya? Contoh, kalau ini log asas 2, ini log asas 5. Tak sama kan? Bila tak sama, kita kena pilih salah satu asas tu, kita kena jadikan asas tu semua sama. Ya? Tapi dalam soalan ini, asas dia dah sama. Okay, that is good news. Bila dah settle itu, kita nak fikir macam mana kita nak guna sekarang. Macam mana kita nak selesaikan dia. Baik, ingat semula, ada dua log. Nampak? Ada dua log dan operasi dia adalah penambahan. Maka kita kena ingat semula log properties. Hukum log kita, iaitu kita akan menggunakan, ni dalam kotak ni. One of the log properties. Iaitu hasil tambah, ni log X tambah log Y. Dia adalah sama dengan log XY. Ya, kita akan buat inilah. Kita akan guna yang ini. So, jadi our first step is by implementing hukum log ini untuk soalan ini. So, apabila kita buat, kita akan dapat yang ini. Nampak tak? Kita dapat X kuasa 4 darab 4X. Jadi, this part, kita dapat 4X kuasa 5. Nampak? 4X kuasa 5. So, jadi, dari sini, saya buat sedikit notation kat sini. Jangan buat macam ini. Ya? Jangan buat macam ni. Ini, nampak tak? Ada kuasa. Ya? Kuasa ini adalah untuk X saja. Bukan untuk 4. Okey. Kalaulah kuasa 5 ini berada dekat luar bracket. Saya ulang semula. Kalau kuasa 5 ini berada dekat luar bracket, maka boleh kita turunkan 5 ke tepi. Boleh? Tapi, dalam kes ini, yang kuasa ini hanya untuk X saja. So, tak wajar kita pindahkan 5 ni ke tepi macam ni. Ini tak boleh. Okey? So,
kita tak boleh turunkan sesuka hati dengan jika beberapa syarat kita tak patuhi. Syarat yang paling penting adalah kuasa ni kalau dekat luar, okey. Kalau dekat dalam macam ni tak boleh. Okey. Alright. So now bila sampai dekat sini, kita kena ikhtiarlah macam mana kita nak teruskan kita punya perjalanan kita, penyelesaian kita. Jadi kita akan menggunakan sekali lagi hubungan di antara log dengan eksponen. So jadi saya rasa kamu dah nampak dah. So 2 kuasa 12 sama dengan 4x kuasa 5. Therefore, we are getting this, yang ini. Dan daripada sini kita lihat apa yang kita boleh buat sekarang ni. Cuba tengok kat sini. So kita akan dapat x kuasa 5 sama dengan this value. Lepas tu x sama dengan yang ini. So kita tekan kalkulator, maka kita akan dapat jawapan. Jawapan bagi ni adalah 4. Ya, 2 kuasa 12 bahagi 4 power of 1/5. So kita kira kat sini, kita definitely akan dapat jawapannya adalah 4. So this is our answer. Okay. Okay, selesai yang itu, we look at another example yang ini. Alright, selesaikan semua ni. Nampak tak? Apa beza dia dengan soalan tadi? Okay, kejap. Beza dia, soalan ini, nampak tak? Dia ada log, belah kanan ni tak ada log. Dan log ini sama. Dan cara dia macam ni lah. Soalan yang ini, semua bahagian ada log. Ada log x, ada log x minus 1, ada log 4. Macam ni. Dan asas sebagai log semua sama. So, bila semuanya asas sebagai log dah sama, okey, itu suatu berita yang baik sebab kita tak perlu nak tukarkan asas log. Jadi, bila sampai dekat sini, kita akan menggunakan mana-mana hukum log yang sesuai untuk kita gunakan. So, kita lihat our left hand side first dekat sini. Nampak tak? Operasi penolakan. Ya. Ada 2 log dekat sini. Maka, dia adalah interrelated dengan bahagi macam ni. So, that is why kita dapat our first line here is log x bahagi x tolak 1 sama dengan log 4. Log 4 ni remain sebelah kanan lah. Sebelah kiri tu kita pakai hukum log. Okay. So, bila dah sampai dekat sini, maka kita boleh hapuskan log sebelah kiri dan sebelah kanan. Semudah itu je. Ini satu cara. Ini kalau kita nak mudah cerita, kalau ada log sebelah kiri dan sebelah kanan, asas dia sama, kita boleh cancelkan log sebelah kiri, boleh cancelkan log sebelah kanan. Dan kita akan dapat exactly x over x minus 1 equal to 4. Macam ni lah. Dan apabila kita selesaikan satu persatu, and finally we are getting the answer for x is 4/3. Yang macam ni. Ataupun kalau kita nak melihat dia dalam bentuk macam ni, boleh tak kita buat macam ni? Ya. Yang ini. So maksud dia, kita boleh pindahkan ke sebelah kiri siap-siap. So kalau kita lihat yang ini jawapan dia sama ya. Jawapan dia sama. Nampak tak? So kita dapat ini sama, saya besarkan. Tengok So ini kita dapat. Lepas tu kita saja nak pindahkan ke sebelah kiri. Kita pindahkan ke sebelah kiri, kita dapat yang ini. Nampak? Dan daripada sini kita guna hukum log sekali lagi, iaitu hukum yang bahagi tu. Nampak tak? Ada log, ada 2 log dan operasi penolakan. Maksud dia, x per x tolak 1 bahagi dengan 4. Ya? So, kita dapat yang ini. Dapat ini. Bila sampai dekat sini, apa yang kita buat? Kita akan gunakan hubungan di antara log dengan eksponen. Ya? Gunakan hubungan antara log dengan eksponen. Iaitu 10 kuasa kosong sama dengan ini. Nampak? 10 kuasa kosong sama dengan ini. Yang ini. Dan 10 kuasa kosong is equal to 1. Jadi, jadi bila kita selesaikan yang ini, kita dapat exactly jawapan yang sama dengan yang kita buat tadi. So, maknanya dekat sini terpulang kepada kita lihat log ni macam mana. So, kalau nak mudah,
dalam kes yang macam ni, kita boleh sesuai kita hapuskan log dan kita boleh dapat jawapan dia. Kalau nak guna approach yang ini pun boleh juga, tak ada masalah. Sampai satu peringkat kita akan menggunakan hubungan di antara log dengan eksponen. Jawapan dia sama. Ya, dua-dua approach is acceptable. Okey. Kita pergi pada ini pula. Contoh seterusnya, kalau kita lihat elok-elok, the main difference dia adalah asas dia tak sama. Ya, asas dia tak sama. Kawan ni log asas 4. Kawan ni log asas X. Tak boleh. Bila tak sama, kita ada masalah. So, the best bet adalah we need to change ini. Ya. Kita follow yang ni lah. So, maksudnya instead of log asas X, kita nak tukar dia menjadi log asas 4. Ya, log asas 4. So, cara dia adalah macam mana? Cuba lihat ini. Ini jawapan dia. Ini cara dia. Inilah petua bagi log, bagi penukaran asas. So, now, B kat sini adalah log asas 4. Ini adalah log asas 4. So, now kita transferkan X ke atas, A ni ke bawah. So, maksud dia, kita akan dapat ni lah. Ini, cuba tengok ni ya, yang saya gerakkan mouse ni. Ini. 12 tu biar dulu. Kita nak tukarkan asas ni. So, jadi kita akan dapat, nampak ya? 4 ini akan berada dekat atas dan X ini akan berada dekat bawah. Macam ni. Okey? So, ini kena alert ni ya. Kena alert. So, bila kita buat macam ni, kita tengoklah yang mana yang kita boleh simplifykan, kita buatlah. So, log asas 4 is equal to 1. Kita letak siap-siap kat situ. 1. So, maknanya belah atas ni 12 lah ya. 12 darab 1, 12 lah. So, untuk memudahkan pengiraan, kita letakkan. Kita let P sama dengan log asas 4X. So, ini untuk memudahkan kita punya proses pengiraan sebenarnya. Ya. Sampai sini dah betul dah. Ya, sampai sini dah betul dah. Lepas tu, untuk memudahkan pengiraan, kita katakan P sama dengan log 4X macam ni. So, kita dapat a simplified version dalam bentuk penulisan. Sampai sini. Dan kita akan perhatikan, kita akan dapat kuadratik. Yang ini. Ini buat dia elok ya. Dan kita factorizekan dia. Dan kita akan dapat dua jawapan. Untuk P. Ya, untuk P. Kita dapat dua jawapan untuk P. Dan kita replacekan P itu semula. P itu adalah mana tadi? Ini. P itu adalah log 4X. Kita ganti semula. Log 4X. Yang ni ya. Log 4X sama dengan 4. Satu lagi adalah log 4X sama dengan 3. Sampai sini, kita gunakan hubungan di antara log dengan eksponen sekali lagi. Ya, macam biasa. So, kita dapat apa? 4 kuasa 4 sama dengan X. Nampak tak? Maka kita dapat 256. Yang ini pun sama. 4 kuasa 3 sama dengan X. So, kita dapat 64. Boleh? So, itu adalah cara dia. Macam mana kita nak selesaikan. Dan dalam contoh ini, kita kena samakan dia punya asas bagi log. Okey? Baik. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Yang ini. Okey. Sekali lagi, kita bertembung dengan asas bagi log yang tak sama. Nampak? Asas bagi log yang tak sama. This part, log asas 2. This part, log asas 4. So, kita kena tukar salah satu. So, katakan kita nak tukar log asas 4 ni kepada log asas 2. Kita nak standardizekan asas sebagai log. So, katakan nak tukarkan log asas 4 ni kepada log asas 2. So, we are using hukum log yang ini. Seperti biasa, macam contoh tadi. So, kita parking elok-elok. And we are getting this. Yang ni. Okey, so ingat ya, yang X ini dekat atas, yang 4 ini dekat bawah. Nampak tak? Ini X kat atas, 4 ni kat bawah. Yang ini ya. So jadi bila dah dapat yang ini dah betul, kita jeling-jeling lah yang mana yang boleh kita simplifykan, yang boleh kita dapat jawapan. So, this part tak boleh buat apa-apa, yang atas ni tak boleh buat apa-apa, tapi ini kita boleh buat something. Ya, log asas 2, 4, jika kita buat elok, nampak tak kotak kat sini? Kotak kat sini.
log 2 asas 4 is equal to 2. Ya, sama dengan 2. So, kamu boleh lihat dekat sini ya. Macam mana kita buat. 4 ini adalah 2 kuasa 2. So, 2 ini boleh letak kat tepi. Kita dapat ini. Dan yang tinggal adalah log asas 2, 2. So, ini kita dah tahu dah. Is equal to 1. And finally, we are getting 2 as our answer. Untuk inilah. So, kita letak 2 ni ke sini. Then, from here, dari sini, kita cuba tengok yang mana-mana yang kita boleh buat lagi. Nampaknya kita boleh, ini ya. Kita selesaikan ini, kita dapat this line. Sampai sini, kita lihat. Kita lihat apa yang boleh kita buat sekarang. So, sebelah kiri ini, somehow, kita boleh guna hukum ini, hukum blok yang ini. Sebelah kiri, our left hand side here, yang ini, kita boleh guna hukum log yang ini. Sebab dia tolak kan? Ada 2 log, dia tolak, maka dia adalah hasil bahagi. Sebab itu kita dapat yang ni. Nampak? Yang ni ya. Cuma kena take note yang ni ya. 2 ni, pindahkan 2 ni ke atas. Kita pindah balik. Ni 2 ni. 2 ni datang apabila kita selesaikan this part. Ya. Kita selesaikan ini. Semua-semua ni bila kita selesaikan, kita dapat 2 dekat sini dan this part dapat 2 juga. Okey. So maknanya 2 ini kita letak dekat ini, dekat kuasa, ya. So kita boleh buat macam tu ya. Dalam log sahaja kita boleh pindahkan 2 ni ke atas, 2 ni patah balik ke sini, itu terpulang pada kita. Kita akan gunakan apa-apa yang perlu asalkan dia mematuhi hukum log. So jadi maknanya we are getting this part. Nampak tak kat sini? Ini dan ini. Yang ini. 2 ni setara lah dengan ini. Yang ni ya. So ini yang ni pun kena bijak juga kat sini, ya. Kena tukarkan siap-siap. Sebab kita akan cancel log kat sini ya. Bila kita dah buat ni nanti, kita nak cancel log kat sini. So jadi dekat sini kita dah dapat semua ni. Jadi 2 log ini 4 kan? Betul kan? Log asal 2. Okey, yang ni betul. So jadi untuk yang bahagian penolakan, our left hand side here, ini kita dapat yang ini. Dan sebelah kanan kita dapat log asas 2, 4. Dan from here kita boleh cancelkan log. Ya, cancelkan log. Therefore, we are getting this. Dari sini kita proseskan benda ni seperti biasa. Kita akan dapat kuadratik. Kita akan factorizekan dia macam biasa. Nampak? Factorizekan dia. Dan kita akan dapat hanya satu nilai X saja. So, this is the answer. X sama dengan 1. Okay guys? So, yang ini adalah contoh yang melibatkan soalan yang macam ini. Dan so a bit tricky at this part sebab kita kena tukarkan bentuk dia sikit-sikit. Tapi tak ada banyak masalah ya. So as long as kita obey dengan hukum log, then should be okay. Alright. Contoh yang ini pula, we have 3 contoh ya, 3 contoh yang terakhir. Okay. Ini adalah soalan dia. Dia tak bagi dalam bentuk log. Dia bagi dalam bentuk eksponen. Ya. Dia bagi dalam bentuk eksponen. So, macam mana kita nak selesaikan dia? Baik. Sekarang ni, cuba lihat 2 contoh ini. Ya. Cuba lihat 2 contoh ini. Sebenarnya, kalau kita diberi eksponen, sebenarnya kita boleh menggunakan eksponen punya properties untuk solve all the problem. Misalnya yang ini. Ini ya. Kalau kita ingat semula, eksponen yang telah pun kita belajar sebelum ini, this is the way how we solve the eksponen punya problem. Nampak tak? 1/4 kuasa 3x sama dengan 16. Somehow, nombor ni, nampak tak? 4 dengan 16 ni ada perkaitan. Jadi, dalam hal ini, kita hanya tukarkan saja. Kita just manipulate mana-mana yang perlu saja. So, jadi, 1/4 kuasa 3x samalah dengan 4 negatif 1 3x. Sebab ini adalah salingan kan? Jadi, sebelah kanan ini adalah 4 kuasa 2.
Jadi end of the day, sampai kat sini kita akan dapat nombor ni dah sama. Nombor ni dah sama, so kita just ambil indeksnya saja. Ya, so kita dapat nilai X sama dengan negatif 2/3. So ini jika kita dapat melihat perkaitan antara dua nombor ni. Alright. Okay. So kalau tak ada perkaitan, misalnya macam ni. Nampak tak? Ini 7, ini 12. Ada berkaitan tak? Tak ada kan? Bila tak ada, kita tak bolehlah buat macam ni. Tak sesuai. Ya, tak sesuai. So, apa yang boleh kita buat adalah, kita akan lockkan kedua-dua belah. Kita lockkan dia. Ya, so kita akan lockkan kedua-dua belah and it will solve the problem. Nampak? Bila kita lockkan dia, nampak di sini, kita lockkan 7, kita lockkan 12. Nampak ni? Lepas tu kita akan pakai lock properties, nampak tak? Yang dalam kotak warna merah ini boleh pindahkan ke tepi. Ya, boleh pindahkan ke tepi. So, kita dapat this line. Sampai sini, kita pindahkan log 7 ni ke kanan. Kita dapat ini. Dan pindahkan 1 ni ke sebelah kanan. Kita dapat negatif 1. And finally, tekan calculator, kita akan dapat 0.277. Nampak? Itu kita kena logkan kedua-dua belah. Okey, contoh ini, boleh ke kita logkan kedua-dua belah? Jawapannya boleh. Ya, kamu boleh cuba. Ya, kalau kita lockkan kedua-dua belah, definitely kita akan dapat jawapan negatif 2/3. Ya, so jawapannya boleh. Ya, tapi kalau kita nak remain kita punya penyelesaian dalam bentuk eksponen macam ni, tak ada masalah. Ya, it's open. Ya, tak ada arahan menggunakan kita perlu menggunakan log dan sebagainya. So as long as we know how to solve the problem, so it goes to any option. Yeah, any option. Okay, now our last question is yang ini. Ya. Ini pun dalam bentuk indeks. Nampak? Dalam bentuk eksponen lah, ya. 3 kuasa 2x tambah 2 sama dengan 3 kuasa x plus 1. So dekat sini kita akan slowly pecahkan indeks itu baik-baik supaya kita boleh selesaikan dia. So kita pecahkan elok. Kita boleh lihat dekat sini ya. So kita belajar something kat sini. Ini ada berkaitan dengan eksponen ya. So jadi kita ada 3 kuasa X kuasa 2 tambah 2 sama dengan 3 kuasa X darab 3 kuasa 1. Okay. So from here kita boleh replacekan lah. Ini untuk memudahkan kita ya. Untuk memudahkan kita. Jadi kita katakan U sama dengan 3 kuasa X. So, we just replace U dekat sini. So, kita dapat U kuasa 2 tambah 2 sama dengan U darab 3. So, macam tu. So, kita dapat inilah. Bila sampai sini, kita factorizekan dia. Ini adalah kuadratik. Kita factorizekan dia dan kita akan dapat 2 nilai U. So, bila dah dapat 2 nilai U, ganti semula U tu. Jangan tinggalkan dekat sini. Ini tak habis cerita lagi. So, jadi U ni ganti semula iaitu 3X. Dari sini, kita akan lockkan kedua-dua belah. Okey. U sama dengan 2. Maksud dia 3X sama dengan 2. Maka from at this point kita akan lockkan kedua-dua belah. Ya, akan lockkan kedua-dua belah. So ini yang saya bulatkan ni boleh pindahkan ke tepi. Ya, guna lock properties. Jadi kita akan dapat this part. Dan pindahkan log 3 ke sebelah kanan. And finally, pengiraan kita akan dapat 0.6309. Alright. So, untuk yang sebelah kanan ini pula, ini agak mudah. Ya, ini agak mudah. Sebab kita dapat 3x sama dengan 1. So, 1 ni is equal to 3 power of 0. Macam ni. So, bila dekat sini, kita hanya boleh, ni nombor ni kan dah sama. Maka kita boleh hanya bandingkan dia punya indeks sahaja. Maka x equal to 0. So soalannya, boleh ke saya, kalau kita nak lockkan kedua-dua belah? Definitely boleh. Tak ada masalah. Akan dapat jawapan kosong juga. Okay. So, ini adalah topik bagi log ya. So, kita dah bincang mengenai log properties dan beberapa soalan yang melibatkan log, termasuklah how to solve the log punya equation. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu video kita. So, kita akan jumpa pada video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.